السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمهم الله، من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Muslim-muslimat dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala telah pilih kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mana setiap hari Allah Subhanahu wa taala menjemput setiap hamba-Nya datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan nur, hidayah, dan Allah Subhanahu wa taala bukakan hati mereka. Mereka sajalah yang terpilih yang datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian duduk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila mana berkumpul orang untuk duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab Allah, membaca kalam Allah dan mempelajari kitab Allah, iaitu syariat Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan turunkan rahmat ke atas mereka. Para malaikat akan menaungi mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut akan nama-nama mereka di sisinya. Itu begitu mulia sekali berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ni Allah sebut fi baitin min buyutillah, fi baitin min buyutillah, tidaklah mereka berkumpul di dalam salah satu daripada rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, iaitu masjid dan surau. Begitu besarnya ganjaran berkumpul dalam rumah Allah untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, iaitu kitabullah, hadis nabawiyah yang kita bakal belajar insya-Allah. Kita sambung bacaan hadis daripada kitab Al-Adab Al-Mufrad. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني زيد بن وهب قال سمعت جريرا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل. Zaid ibn Wahab berkata, aku telah mendengar Jarir radhiyallahu an bahawa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi akan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengasihinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran sendiri, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sungguhnya kami utuskan kau ya Rasulullah rahmat bagi seluruh alam. Oleh kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka yang tidak mengasihi orang lain, Allah tidak akan mengasihi dia. Ada hadis lain, irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Sayangilah mereka di bumi ini, maka yang di langit akan menyayangimu, iaitu Allah akan menyayangi kita. Jadi kita sayang mereka, Allah sayang kita. Kita maafkan orang atas muka bumi ini, Allah maafkan kita. Satu perkara yang saya teringat, sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta kita memaafkan orang lain sebelum tidur, dan Nabi tak minta kita meminta maaf sebelum tidur. Kerana nak minta maaf ni bukan perkara mudah daripada setiap orang. Nak telefon seorang-seorang, nak WhatsApp seorang-seorang, ataupun nak berhubung dengan seorang-seorang. Tapi nak maafkan ni boleh. Jika setiap orang memaafkan orang lain, maka tak akan ada orang yang berdosa dengan orang lain di atas muka bumi ini. Dan jika dia meninggal dunia dalam keadaan itu, maka dia akan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hikmah syariat. Syariat ni
Bila diterima as it is, seperti mana yang disyariatkan, maka dia beri manfaat. Kalau kita buat modification, maka dia tidak akan ada impact yang mana seperti mana yang Allah mahukan, yang Allah Subhanahu Wa Taala letak dalam perkara tersebut. Setiap perkara yang Allah tetapkan, Allah kata sayangilah, maka kita kena sayang. Dan bila kita sayang mereka, Allah akan sayang kita. Dia nak sayang orang ni bermula daripada kita yang sayang orang, kita yang menyayangi orang. Menuntut orang, mengajar orang untuk menyayangi orang lain itu agak susah, kan? Kita yang mula sayang orang, sayang semua orang. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi pun Nabi sayang, kan? Semua Nabi sayang. Kita mungkin tak sampai ke tahap baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi kita belajarlah apa yang kita mampu, kan? Sayanglah semua orang kalau boleh. Jangan sedikit pun ada kebencian dalam hati kita. Kita benci kepada kemungkaran, tetapi jangan sesekali benci kepada pelaku, orang yang buat kemungkaran itu. Kalau besok dia bertaubat, maka dia mungkin jadi seorang yang disayangi Allah, dan Allah murka dengan kita pula. Kata, yang kau pandai-pandai benci dia buat apa? Sedangkan dia dah taubat dah pun semalam, mana engkau tahu? Seperti mana berlaku di zaman Nabi Musa AS. Mereka melalui zaman kemarau, Nabi Musa AS telah bawa semua umat dia berkumpul untuk istisqa, meminta air hujan. Jadi bila mereka berkumpul berdoa, maka Allah Subhanahu Wa Taala wahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ada seorang di kalangan kamu yang berkumpul meminta hujan ni, dia tak pernah taat kepada aku seumur hidup dia. Seumur hidup dia melakukan maksiat, iaitu dia melanggar perintah aku, dia tak pernah taat kepada aku. Minta dia keluar daripada majlis ni, minta dia keluar daripada jemaah ni, aku akan turunkan hujan. Maka Nabi Musa AS buat pengumuman. Dalam kisah ni, walaupun mungkin ada yang pernah dengar kisah, tapi ada poin yang penting dalam kisah ni. Maka Nabi Musa AS buat pengumuman, siapa yang tidak pernah taat kepada Allah seumur hidup dia, tak pernah tunduk kepada Allah dan buat segala larangan Allah keluar, kerana kau Allah telah tahankan hujan, maka diminta untuk keluar supaya Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan kepada kita semua. Nabi Musa AS tunggu sebab Allah tak beritahu siapa, kan? Tunggu. Tak ada siapa pun yang bergerak daripada situ. Tetapi tiba-tiba hujan pula turun. Nabi Musa AS sekali lagi tanya kepada Allah. Nabi Musa kalimullah, boleh bercakap dengan Allah. Nabi Musa AS tanya kepada Allah, ya Allah, tak ada siapa pun keluar, tapi hujan turun. Sedangkan syarat tadi, si pendosa itu mesti keluar dulu, barulah Allah akan turunkan hujan. Maka apa jawapan Allah Subhanahu Wa Taala? Dengar baik-baik. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai Musa, kerana siapa aku tahan hujan tadi, untuk dialah aku turunkan hujan sekarang ni. Untuk dialah aku turunkan hujan ini. Kerana siapa tadi aku tahan hujan, untuk dia pula aku turunkan hujan ini. Bukan untuk orang, untuk dia. Maka Nabi Musa AS tanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa dia? Maka Nabi Musa AS, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, seumur hidup dia melanggar perintah aku tak bagi tahu kepada kamu dia siapa. Sekarang dia dah bertaubat, takkan aku nak bagi tahu kau dia siapa? Apa yang dia buat hamba ni, bila Nabi Musa AS buat pengumuman, dia dalam hati dia kata, ya Allah, dia kata seumur hidup aku melakukan dosa, aku membuat maksiat, kau sembunyikan maksiat itu dan kau muliakan aku. Ya Allah, hari ini aku bertaubat kepadamu, selamatkanlah maruah aku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala begitu gembira dengan taubat dia, Allah turunkan hujan untuk dia. Kerana dia taubat tu pun bukan ikhlas pun, takut malu je, tapi Allah sayang kepada dia kerana kata-kata dia kepada Allah, ya Allah, aku bertaubat hari ini, maka selamatkanlah kemuliaanku. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan hujan, hadiah bagi taubat dia itu. Ini Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata, siapa saja dia buat dosa ke, kita tak boleh benci sesiapa pun. Dengar baik-baik muslim-muslimat, kita tak ada hak untuk membenci sesiapa pun. Kita boleh membenci akan maksiat tersebut sahaja. Dan orang tu anytime dia boleh ubah hidup dia, dan dia boleh jadi kawan Allah, dan Allah akan benci kita kerana kita benci orang tersebut.
So kita tak ada hak untuk membenci sesiapa pun. Dan orang yang solat dalam keadaan dia membenci seorang, solat dia pun Allah tak terima, setakat tertunai akan tanggungjawab sajalah. Maka penting kita bersihkan hati kita. Hadis seterusnya, وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الملك قال سمعت قبيصة بن جابر قال سمعت عمر رضي الله عنه أنه قال من لا يرحم لا يرحم ولا يغفر من لا يغفر ولا يعفى عمن لا يعفو ولا يوقى ما لم يتوقى. Daripada Qabisah bin Jabir, dia telah berkata bahawa aku mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata bahawasanya barang siapa yang tidak mengasihi orang lain maka dia tidak akan dikasihi, dan tidak akan diampuni siapa yang tidak mengampuni, dan tidak akan dimaafkan siapa yang tidak memaafkan, dan tidak akan dijaga siapa yang tidak menjaga. Seperti yang saya sebutkan tadi, Allah perintah untuk kita maafkan. Siapa maafkan, Allah maafkan dia. Siapa mengasihi orang lain, Allah sayang dia. Dan Allah, kalau kau tak maafkan, aku tak maafkan kau. Sebab tu kita kena tanam perkara ini dalam diri kita. Inilah yang Nabi SAW datang, innama bu'ithu liutammima makaribil akhlaq. Sesungguhnya Rasulullah diutuskan untuk penyempurnaan akhlak yang mulia, yang tertinggi. Dengan perantaraan inilah kita akan mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika setiap orang memandang keburukan orang, setiap orang lain menanam kebencian dalam diri, membela keegoan, kan? Ego ni bila dibela dia jadi Firaun. Ego ni tak boleh bela. Kalau dalam diri kita ada ego, usaha untuk buang ego tu, jangan develop. Kalau kita tahu perjalanan hidup kita tu sedang developing ego tu, maka tinggalkan jalan tu, pergi ke jalan lain. Pergi ke jalan yang tawadu', man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah. Siapa yang tunduk kerana Allah, Allah akan muliakan dia. Kalau kita rasa macam ini, perjalanan ini akan menyebabkan ego saya semakin hari semakin develop, semakin hari semakin develop, maka tinggalkan jalan tu, pindah ke da' ma yuribak, tinggal, pergi kepada jalan yang lain. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, kata man arada izzan bila ashiratin, siapa yang mahukan kemuliaan tapi dia tidak ada asbab kemuliaan, maksudnya tak ada apa-apa yang menyebabkan orang nak muliakan dia. Dia nak apa lagi? Dia nak jadi apa? Dia nak ghinan. Man arada ghinan bila malin, dia nak jadi seorang kaya tapi tak ada harta. Haibatan bila sultanin, dia nak ada kehebatan, ada kegerunan tapi dia tak ada pangkat, tak ada kedudukan. Maka apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kata? Buat falyakhruj min dhilli ma'siyatillah ila izzi ta'ati, maka hendaklah dia keluar daripada kehinaan dalam kemaksiatan kepada kemuliaan dalam ketaatan. Maka Allah akan bagi dia kemuliaan, Allah akan bagi dia kekayaan, Allah akan bagi dia kegerunan, orang akan gerun dengan dia, walaupun dia tak ada asbab yang kita nampak yang sepatutnya. Inilah jalan yang sebenarnya. Bukan kita terbalikkan benda tu. Bila kita terbalikkan, maka hasil dia pun terbalik. Allah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata buat apa? Ini buat falyakhruj min dhilli ma'siyatillah, keluar daripada segala keingkaran, segala kemaksiatan, daripada melakukan larangan Allah kepada ketaatan. Maka semuanya akan menjadi hamba kita. Allah akan tundukkan segala-galanya di depan kita. Bila mana kita pegang kepada ketaatan kepada Allah dan tinggalkan maksiat. Maksiat ni lebih-lebih lagi yang mana kita melakukan secara tersembunyi bila orang lain tak tahu. Bila orang lain tak tahu, masa tu kita buat, itu yang kena tinggalkan. Depan orang memang kita berlakon alim kan, saya lah paling wara', saya lah paling alim kan. Tapi di belakang orang, apa yang kita buat, kesilapan, kelalaian, dosa-dosa kecil, semua tinggal. Allah akan muliakan. Bab irham man fil ard, bab pada menyatakan kasihilah penduduk bumi. Wa bihi qala haddatsana Hafs bin Umar qala haddatsana Syu'bah an Abdul Malik bin Umair an Qabisah bin Jabir an Umar qala la yarham man la yarham, la yurham man la yarham, wa la yughfar liman la yaghfir, wa la yutabu ala man la yatubu, wa la yuwaqqa man la
man la yutawaqqa. Hadis ni kita dah baca tadi. Hadis terusnya, wa bi qala haddatsana Musaddad qala haddatsana Ismail bin Ibrahim qala haddatsana Ziyad bin Mikhraq an Muawiyah bin Qurrah an abihi qala qala rajulun ya Rasulullah inni la azbahu ash-shata fa arhamuha aw qala inni la arhamu ash-shata an azbahaha qala wash-shatu in rahimtaha rahimakallahu marratain. Daripada Muawiyah ibni Qurrah, daripada ayahnya Qurrah ibni Iyas, beliau telah berkata, seorang lelaki telah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ingin menyembelih kambing, biri-biri, lalu aku merasa kasihan kepadanya. Atau dia telah berkata, sesungguhnya aku merasa kasihan akan biri-biri ini untuk aku menyembelihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biri-biri itu sekiranya engkau mengasihinya, nescaya Allah akan mengasihimu. Baginda mengulanginya 2 kali. Maksud sehingga biri-biri pun, kalau kita sayang binatang yang kita nak sembelih itu pun kita rasa kesian kan. Tak ada hukum kata bila dah kesian tak boleh sembelih. Bila kita itu pun perasaan kesian, kita sayang kita, seperti mana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, seorang pelacur yang mana dia lepas dia minum air, dia nampak seekor anjing yang haus kan, cuba jilat di sekeliling telaga tu, maka dia tak tahu nak berikan air dengan apa. Dia buka kasut dia, dia ambil air daripada telaga dan diberi minum kepada anjing tersebut, maka Allah telah ampunkan dosa pelacur ni semua dan Allah redha dengan dia. Walaupun seekor binatang yang kita berikan makan, minuman, kita sayang dia, itu pun Allah Subhanahu Wa Taala akan menyayangi. Rahimahullahu marratain. Dalam hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Allah akan mengasihimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ulang 2 kali, maka Allah akan mengasihimu. Kalau kamu mengasihi kambing itu, maka Allah akan mengasihimu. Maka kasih sayang ni adalah agama Islam. Kasih sayang, dia sayang manusia, sayang binatang, sayang semua kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sebenarnya kita dalam Islam ni kita tidak membela musuh pun kan? Tapi musuh Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah telah tetapkan, itu musuh yang nyata, yang ada, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala kata kamu mestilah menjauhinya. Syaitan, nafsu, tak ada siapa pun boleh lari, dan kita mestilah melawannya. Dan orang yang kerap katakan saya sedang memerangi nafsu saya kan, syaitan, insya-Allah dia akan berjaya. Tapi orang yang kata saya ikut suara hati, ikut suara hati itu seringkali membawa kepada kemaksiatan, seringkali membawa kepada kehancuran. Suara hati ini tak semestinya ilham, dalam tandas pun keluar suara hati ini. Suara hati ini tak semestinya baik. Jadi tanya balik, adakah ini hak ataupun nafsu, bisikan syaitan. Tapi sebenarnya yang kita kena buat adalah mengasihi semua. Selain daripada musuh nafsu dan syaitan ini, kita kasih semua orang, kecuali musuh yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk manusia. Inna syaitana lakum aduwwum mubin kan, syaitan ni adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan lain-lain musuh yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, mereka yang memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala adalah musuh kamu. Selain daripada itu, kita wajib mengasihi setiap orang, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk benda tu, sayang semua. Yang kita boleh benci adalah kelakuan yang salah. Kita benci kepada kemungkaran, tetapi kita tetap sayang kepada orang yang buat kemungkaran tu, tanpa kita boikot dia, tanpa kita asingkan dia, tanpa kita pandang dengan pandangan hina, tetap muliakan dia dalam apa keadaan sekalipun. Itulah syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itulah Nabi pergi jumpa Abu Jahal berkali-kali. Nabi tak kisah, kata Abu Jahal ni kan, dia macam-macam dia buat, apa yang dia tak buat semua dia buat, tapi Nabi pergi juga. Begitulah yang lain-lain kan. Dia sayang semua orang dan sayang setiap makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Al-khalqu iyalullah. Ada hadis Nabi satu lagi yang Nabi bersebut, makhluk Allah ni semua adalah keluarga Allah, dan yang paling Allah cintai adalah mereka yang paling mencintai akan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis terusnya, wa bi qala haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah an Mansur sami'tu Abu Uthman maula al-Mughirah bin Syu'bah يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أبا القاسم يقول لا تنزغ الرحمة إلا من شقي. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bersifat benar lagi dibenarkan, itu Abu Qasim
sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan dicabut atau ditinggalkan sifat kasih sayang itu melainkan daripada seorang yang celaka. Bila mana dia dah hilang, bila mana seorang itu tidak mengasihi orang lain lagi, maka anggaplah, fahamlah bahawa dia telah keluar daripada golongan orang baik. Tapi walau bagaimanapun, seperti yang kita sebut tadi, selagi hidup ada peluang, kan. As-sadiqul masduq, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar lagi dibenarkan, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan dicabut atau ditinggalkan sifat kasih sayang melainkan daripada orang yang celaka. Seperti saya sebut tadi, jangan bela ego, jangan bela marah. Dia tak boleh bela. Kalau boleh dah sampai tahap umur, kan, dah tahu dah baina sab'in, baina sittin wa sab'in, dah sampai 60 tahun, 70 tahun, kan, walaupun muda lagi, belajar untuk hakis, buang benda-benda mazmumah ni. Jangan bela, jangan develop. Tengok semakin tua semakin marah, semakin tua semakin garang. Tak boleh, dia semakin lembut. Kena semakin sayang, semakin lembut, semakin mudah memaafkan, semakin penyabar. Itu yang kita kena develop. Dan benda ni kena buat setiap hari musim-musiman. Graf kita kena naik yang baik ni. Setiap hari kena ada usaha. Even sikit pun, tapi pastikan ada peningkatan dalam perkara ini. Ini bukan dia akan datang sendiri. Kalau kita tak develop benda ni, demi Allah, yang akan develop dalam diri kita adalah mazmumah. Fa'alhamaha fujurha. Lalang tumbuh sendiri, kan. Padi kena tanam. Dia akan, yang akan tertanam dalam diri kita adalah ego, benci, marah, dengki. Semua sifat ni automatik dia akan datang. Semakin kita berumur, semakin kurang ajar, semakin garang kita, tapi kita anggap kita bangga. Seperti itulah yang saya beri nama dengan membela ego. Jangan bela ego. Bila sampai tahap satu umur, jadilah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadilah seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana mereka ni punya rendah diri, mereka ni jadilah seperti Umar. Walaupun setegas Umar pun, dia punya rendah diri dia tu memang luar biasa. Sampai orang, ini kata Amirul Mukminin, ini Amirul Mukminin. Sedangkan kita selalu dengarkan Umar. Kita dengar separuh je kisah Umar, separuh lagi tak dengar. Tak dengar separuh lagi, sehingga orang kata ini Umar, dengan pakaian dia, dengan tempat tidur dia, ini Umar, kata ini Amirul Mukminin. Sampai orang pun ragu-ragu betul ke, sampai dia pergi melawat orang tengah malam, Umar dia akan bawa seorang pegawai dia, khadam dia akan pusing malam, tengok, kan, ada tak sesiapa yang susah, dia akan bantu. Mereka tu pun tak kenal, kata ni Umar radhiyallahu anhu. Begitu dia punya tawaduk, rendah diri dia, sampai orang pun tak kenal lah. Itulah yang tahap akhir sekali yang kita nak capai. Bila mana di dalam zaman pemerintahan Umar radhiyallahu anhu, sebab tu kata kadang-kadang kita belajar separuh sirah, separuh lagi kita tinggalkan. Tak salah nak pakai lawa-lawa, kan, kalau ada pakai. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, ada duit lebih, pakai pakaian yang baik, tak ada masalah. Tapi nak cerita Umar radhiyallahu anhu, kan, kita kadang salah faham, kata kita sahabat ni kaya raya, sahabat ni bangsawan, mereka somebody, kan, kita ni nobody, itu dan ini. Sebenarnya bila di zaman Umar, kan, mula futuhat, kemenangan, kekayaan mula datang, kan, pelbagai keuntungan, semua dah ada dah, kan, semua dah ada, kekayaan semua dah ada. Maka mereka, maksudnya para sahabat lain duduk sekali bermesyuarat. Mereka kata, boleh tak kita pergi bagi tahu kepada Umar, kata hiduplah mewah sikit, kan, hiduplah sekarang ni dah bukan kemiskinan seperti di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kan, di zaman Abu Bakar Siddiq. Sekarang kita dah menang, kan, Islam dah tersebar, kekayaan, kan, kita ada kedudukan, kita ada harta. Mereka pun fikir-fikir nak hantar siapa. Mereka kata hantar Hafsah radhiyallahu anha. Anak dia sendiri kata minta Hafsah yang pergi cakap. Maka Hafsah radhiyallahu anha yang pergi jumpa Umar radhiyallahu anhu. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis. Umar radhiyallahu anhu kata ada 3 kawan yang mana mereka berjuang bersama-sama. 2 daripada 3 ini telah berjaya. Tinggallah seorang yang ketiga. Dia tak nak tukar gaya hidup dia. Dia takut dia tak berjaya seperti 2 sahabat dia yang telah berjaya.
Umar refer kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu pilihan Umar radhiyallahu anhu. Kalau Allah berikan kekayaan kepada kita, belanjakan kekayaan kan, tapi Umar pun tidak bela ego tu kan, dia tak bela. Kita dengar Umar tegas untuk perintah Allah saja. Bukan dengan kegarangan menzalimi, tak ada. Dia dengan untuk perintah Allah. Sebab tu saya kata kita boleh tegas dalam perintah Allah. Kita boleh benci kemungkaran, tapi bukan kita benci akan orang yang melakukan perkara itu. Ramai orang, banyak kisah yang mana Umar radhiyallahu anhu sendiri, yang mana dia mengetahui akan seorang telah melakukan maksiat. Dia yang kata, saya tak tahu, pergi jumpa orang lain. Ada seorang melakukan zina, datang jumpa dia kata, saya tak tahu, pergi jumpa Abu Bakar. Dia kata, dia tak nak dengar pun. Sampai kepada Abu Bakar pun cakap benda yang sama. Dia kata, saya tak tahu, kata saya tak nak ambil tahu, pergi. Kita nak pergi cakap Nabi, pergi. Bila sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, alangkah baiknya kalau kau tak refer kepada aku kan. Dan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kenapa sampaikan kepada aku berita ini? Jadi ini para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kita baca tentang mereka, tapi separuh kita belajar, separuh lagi kita lupa kan kehidupan mereka. Bagaimana kita baca, biasanya chapter kita baca tu semua bab yang seronok saja kan. Tapi yang satu lagi chapter kita tak baca. Ups and down dalam kehidupan mereka kita belajar satu saja. Yang satu lagi kita jarang mempelajarinya, dan kita tak kenal pun watak mereka ini sebenarnya. Siapa Abu Bakar Siddiq, siapa Umar, sehingga Nabi kata lau kana ba'di nabiyyan lakana Umar. Sebab Nabi kata kalaulah ada nabi selepas aku, mestilah nescaya Umar yang menjadi nabi. Kenapa? Sebab Umar radhiyallahu anhu punya takwa dia, sehingga dia boleh tunduk depan perintah Allah walaupun dia ni seorang yang garang tegar. Dia kata perintah Allah, dia surrender. Sekarang tak ada apa-apa lagi dah. Itu Umar radhiyallahu anhu. Dia sanggup buat apa sahaja untuk agama Allah. Sebab bukan kehidupan dia mewah kan, dia ada segala. Kita kata oh masya-Allah Umar ni seorang bangsawan yang ada kekayaan. Ada, alhamdulillah. Satu lagi perkara yang saya nak sebut dekat sini, satu lagi yang kita juga misunderstood. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada kekayaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah berikan kekayaan, Nabi belanjakan. Nabi tak simpan. Nabi belanjakan, semua Nabi belanjakan. Itu kehidupan yang Nabi pilih. Seperti mana seorang ibu kan, bila dia masak sesuatu, dia akan buat apa? Dia akan berikan semua kepada anak-anak dia untuk makan. Ada lebih, adalah, tak adalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam punyalah sayang kan. Ayat saya baca, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sayangnya Nabi kepada umat ni, kalaulah datang apa-apa kepada Nabi kekayaan. Sebab tu kita dengar kan Nabi kurbankan binatang 60 ekor, 70 ekor. Sebab apa? Apa sahaja datang kepada Nabi, Nabi bagi kepada orang lain. Sehingga dalam satu peperangan, bila orang Islam menang kan, mereka telah menang ratusan ekor unta perang ni kan. Ada seorang yang munafik ketika itu, dia berdiri di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pandang je kuda tu, kuda cantik-cantik tu. Maka Nabi pandang dia, Nabi dah faham, kata dia ada keinginan untuk dapatkan kuda-kuda tersebut. Sebab kuda-kuda perang dan kuda-kuda yang cantik kan. Bila Nabi nampak dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, kau suka ke kuda-kuda ni? Semua kuda ni? Dia kata suka. Dia kata ni semua untuk engkau. Dia kata semua ni untuk engkau. Ambil semua. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dengar tu, terus dia ucap balik kalimah lagi sekali. Dia kata asyhadu annaka rasul. Sekarang aku benar-benar mengucap bahawa engkau lah Rasulullah. Kerana tak ada orang selain daripada Rasulullah yang boleh buat seperti ini, yang boleh jadi pemurah seperti ini. Nabi kata ambil semua ni. Ini untuk engkau lah semua. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi tak ada kekayaan, bukan Allah tak berikan. Allah berikan pun Nabi berikan. Nabi taksimkan, Nabi bahagikan kepada semua orang. Nabi tak bawa, tak simpan sedikit pun. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pilih. Nabi pilih kerana sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pilih. Nabi tak sanggup kan simpan dalam keadaan ada orang lain memerlukan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh faham siapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekadar dengan mempelajari beberapa
sirah Nabi sedikit sebanyak kan. Dia nak faham Nabi sallallahu alaihi wasallam ni seumur hidup kita baca setiap hari siang malam pun kita tak akan boleh faham akan keseluruhan siapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu, siapakah yang begitu mulia kan, yang boleh buat segala-galanya, yang sanggup korbankan apa sahaja untuk agama, untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sambung, maksudnya kasihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang terlihat dalam para sahabat radhiyallahu anhum majma'in, mereka sambung perkara itu. Kan dalam bila berlaku peperangan Jamal kan, masa tu Ali radhiyallahu anhu kata apa kepada mereka yang mana menyerang Ali kata, kamu lupa ke sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ali bukannya lemah tak nak bertindak atas atas pembunuhan Uthman radhiyallahu anhu, bukan, tetapi dia dengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak bertindak, dan dia tahu perkara ni pasti akan berlaku. Tapi baginya yang lebih penting adalah aman, yang lebih penting adalah menyebarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia diam. Sehinggalah dia ditikam, dibunuh kan. Ali pun dibunuh. Tapi mereka korbankan nyawa mereka. Ketika dia ditikam kan, mereka terus dapat tangkap yang tikam tu, pembunuh tu dapat tangkap yang tikam tu serta merta. Dia ketawa, apa dia kata? Sebab mereka segera untuk cuba nak selamatkan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Dia ketawa, dia kata, mana boleh selamat? Dia kata, aku telah rendam pedang ni dalam racun 1 bulan, dia kata. Sebelum aku tikam kepala Sayyidina Ali ni, aku rendam 1 bulan dalam racun, dia kata. Mana boleh selamat? Pun walaupun dengar akan kata-kata si penikam tu, apa Ali radhiyallahu anhu kata, bagi dia makan, bagi dia minum kan. Kalau aku selamat, biarlah aku yang uruskan dia, dan kalaulah aku meninggal dulu, maka kalau boleh ampunkan dia, kalau nak qisas pun matikanlah, bunuhlah dia dengan cara yang paling kurang kesakitan untuk dia. Itu kasih sayang mereka. Sayang mereka ni punya level kan, memang tahap kasih sayang ni memang maksimum lah. Sebab tu kita jarang baca, kita tak faham akan kasih sayang mereka ni. Dalam masa yang sama, mereka tegas dalam perkara agama. Kasih sayang mereka ni, dan mereka punya hati begitu lembut kan, tak ada kekerasan, langsunglah hati mereka. Dalam masa yang sama, dalam bab menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, mereka tegas. Abu Bakar sendiri kata, ayan qusuddina wa ana hayyun, kata mana boleh agama berkurangan sedangkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu masih hidup. Abu Bakar Siddiq kata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apa Abu Bakar, wa khalilah wa Muhammadah, wahai kawanku, wahai kekasihku, dah meninggal dunia kan. Orang lain ada yang pitam, ada yang seakan-akan gila. Umar keluarkan pedang, kata, siapa yang kata Nabi Muhammad telah wafat, aku akan pancung kepala kan. Abu Bakar Siddiq tenang. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang masa tu tenang, dan dia kumpulkan semua orang kan, dia bagi khutbah. Maksudnya walaupun hati mereka ni dah hancur kan, wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dah wafat, tapi mereka masih dalam bab agama, mereka sedar dan mereka masih boleh teruskan tegakkan syariat, dan mereka telah sampaikan kepada kita semua. Inilah kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita wajib pelajari. Kalau tidak, kita syok sendirilah sebenarnya. Kita belajar sikit-sikit, lepas tu kita kata yang lain tu kita kiaskan, kata inilah mungkin. Muslimat, sebelum kita habis belajar, kalau kita buat kesimpulan kita boleh jadi salah. Boleh jadi salah. Sebab tu kita kena belajar dulu sepenuhnya, kenal dulu siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenal dulu baginda sallallahu, barulah kita buat kesimpulan, kata oh begitu. Kalau tidak, awal-awal lagi kan kita kata oh mungkin Nabi macam ni, baru kita belajar satu bahagian saja. Bahagian yang lain, jihad Nabi sallallahu alaihi wasallam kan, semua kena tahu, semua kita kena pelajari. Dalam satu peperangan, saya nak bagi tahu supaya kita balance, kita faham siapa itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu peperangan, bila mana orang musyrik, kafir musyrik, mereka mula melaung di belakang, kata, mana Rasul kamu kan, duduk belakang, kata takut.
Waktu Nabi maju ke depan kan, Nabi kata ana nabi la kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Nabi naik binatang tunggangan, Nabi angkat pedang, Nabi terus ke depan. Nabi kata aku nabi dan tidak ada dusta, dan aku adalah anak Abdul Muttalib. Nabi duduk belakang bukan sebab takut, sebab sahabat tak bagi Nabi ke depan. Dia orang nak protect, dia orang sayang Nabi. 2 minit lagi. Jadi muslim-muslim rahmati Allah, dalam apa keadaan pun kita kena belajar keseluruhan, dan apa yang ditekankan dalam ialah mengasihi, menyayangi setiap orang, dalam apa keadaan sekalipun. Walaupun kita nampak dia melakukan keburukan, sayang dia, mana tahu dia bertaubat dan dia masuk syurga. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam masa yang sama, kita jangan kita itu saja kita rasa, yang lain semua kita tinggalkan. Kita kena belajar keseluruhannya, kan? Keseluruhan mereka ni, dalam sayang mereka sayang, dalam bab syariat mereka tegas, dalam mengampunkan mereka yang paling pertama sekali mengampunkan, yang maafkan. Kita sebut kasih sayang, saya banyak saya jumpa orang yang mengaku mereka pengasih, mengaku mereka kononnya kamilah penyayang. Nak maafkan anak pun tak boleh. Nak maafkan anak sendiri pun tak mampu. Sayang apanya? Kata anak saya tu saya tak boleh maafkan. Anak sendiri pun tak boleh maafkan, sayang apa? Saya jumpa muslim-muslimat, saya bukan cakap benda kosong, anak sendiri boleh tak mampu maafkan. Ramai orang, kalau anak sendiri pun tak boleh maafkan, kat mana yang kita sayang sebenarnya? InsyaAllah kita akan sambung lagi bulan depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita taufik untuk mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, jadi seorang yang penyayang, jadi seorang yang mengasihi setiap orang, yang membencikan kemungkaran tetapi tidak membenci kepada orang yang melakukan kemungkaran itu. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.